السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Saudara pengurusi majlis, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sediakan senarai nama dir penghormat, tapi tak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. Di dalam surah Al-An'am ayat 74 hingga 79 ini, Allah Subhanahu wa taala cerita pada kita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah sebut di dalam ayat ini, wa idz qala Ibrahim li abihi azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim kata kepada bapaknya Azar. Bapak Nabi Ibrahim nama dia Azar. Nabi Ibrahim pergi jumpa bapak dia, kata Nabi Ibrahim, atattakhidhu asnaman alihatan. Dia kata, bapak, adakah kamu nak jadikan tokong ini Tuhan kamu? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku lihat kamu dan kaum kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Seperti yang kita semua tahu, bapa Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapa Nabi Ibrahim alaihi salam kerja dia buat tokong, buat berhala.
untuk disembah dan untuk diniagakan tokoh-tokoh ini. Nabi Ibrahim alaihissalam membesar di dalam keluarga yang kerja keluarga tu buat tokoh. Oleh kerana Nabi Ibrahim ni satu orang manusia yang cerdik, yang pintar, yang tidak hanya pandai bercakap tetapi pintar sungguh dianya, kerana dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim timbul rasa nak protes tindakan bapa dia. Dia nak komplain pak dia sendiri. Dia tak setuju dengan bapa dia. Seperti yang kita baca di dalam tafsir Quran, cerita dekat kita, pernah Nabi Ibrahim alaihissalam satu hari dia ambil tokong hak paling cantik sekali bapa dia buat, harga paling mahal. Dia ambil, dia rejam tokong itu di dalam pasir, di tengah padang pasir. Dia kata dekat tokong tu, ukhruj, keluar, cuba keluar sendiri daripada pasir ini. Kalau engkau betul-betul Tuhan, kalau engkau boleh, kalau sekiranya engkau boleh beri manfaat, kalau sekiranya engkau boleh datangkan mudarat, sekarang keluar sendiri daripada pasir ini. Lama pun tokong, dia tak boleh keluar. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kata, kalau macam tu, benda ni tak boleh jadi Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi jumpa bapa dia. Allah rakamkan kisah dia berjumpa bapa dia ni di dalam surah Al-An'am ayat 74 ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Bila Ibrahim jumpa bapa dia nama Azar, dia kata dekat pak dia, atatakhizu afnanan alihatan. Adakah kamu nak jadikan tokong ini Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Kalau macam ni nampak gaya engkau dan kaum engkau semua sekali sesat belaka. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Allah tarbiyah, Allah didik Nabi Ibrahim ini dengan menyuruh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tengok kepada kaumnya, tengok kepada alam yang Allah jadikan. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam tengok kepada langit dan bumi, Allah tunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Firman Allah, falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaban. Bila malam menjelang tiba, bila datang waktu malam, Nabi Ibrahim tengok bintang di langit. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim kata, nampak gaya bintang ni dah Tuhan aku. Bila datang waktu malam, bintang pun muncul. Bintang yang berkelip-kelip cantik nampaknya. Nabi Ibrahim kata, yang cantik ni tentu Tuhan. Hadza rabbi, ini Tuhan aku. Firman Allah, falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi apabila tiba masanya bulan, bintang tenggelam begitu sahaja. Bila bintang tenggelam, hilang daripada pandangan, Nabi Ibrahim kata, la uhibbul afilin. Aku tak suka jenis-jenis boleh tenggelam ni, aku tak suka. Bukan dia Tuhan ni. Kalau sekiranya sekejap ada, sekejap tak ada, ni bukan Tuhan. Yang ni biskut ada. Mula ada tengok iklan dalam televisyen, sekejap ada, sekejap tak ada. Mereka biskut. Itu bukan Tuhan. Cerita biskut, sekejap ada, sekejap tak ada, ni lama lah. Zaman Nabi Ibrahim dulu lagi dah. Firman Allah, falamma ra'al qamara bazighan. Apabila Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada Nabi Ibrahim qamar, bulan purnama yang mengambang elok, qala hadza rabbi. Dia kata, nampak gaya bulan purnama ni dah Tuhan aku. Allah nak cerita pada kita bahawa Nabi Ibrahim ni sesuai dengan seorang Nabi, seorang Rasul yang pintar, yang fatanah, yang cerdik. Dia cari Tuhan dia.
Dalam usaha dia cari Tuhan ni, Allah tarbiyah dia, Allah tunjuk dekat dia, Allah didik dia satu. Lepas datang satu ini bukan dia, datang satu ini bukan dia, datang satu ini bukan dia. Bila datang bulan purnama, dia kata nampak gaya bulan purnama ni dah Tuhan aku. Falamma afala qala la in lam yahduni rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Bila sampai masa bulan purnama ni hilang daripada pandangan, apabila sampai masa dia bulan purnama ini tenggelam, tak nampak tengok, maka kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kata dia, kalau macam tu ini juga bukan Tuhan, dan aku tidak mau jadi orang yang sesat. Kalau jenis macam ni bukan Tuhan, aku tidak boleh ikut jenis macam ni. Kalau aku ikut, aku sesat. Falamma ra'a syamsa baziratan, bila dia tengok matahari pula keluar, qala hadza rabbi, dia kata nampak gaya matahari ni memang Tuhan sungguh dah. Matahari yang besar, yang panas, yang diperlukan oleh semua manusia. Kalau tak ada matahari, haru kita. Matahari yang Allah jadikan dia sebagai satu benda yang amat berguna. Matahari ini apabila dia sampai, apabila dia terbit, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kata nampak gaya ni dah Tuhan aku. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sebut falamma afala qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Apabila matahari ini tenggelam hilang, kata Nabi Ibrahim, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada menjadi orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Firman dia, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku hadapkan wajah aku kepada Allah, Tuhan yang menciptakan semua benda ni, langit, bumi, bulan, bintang dan sebagainya ini, dengan lurus hati, dan aku tidak mau jadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, cerita percaya ke Tuhan ni semua orang percaya. Mai siapa pun cakap percaya Tuhan. Bukan orang Islam, kalau pergi tanya orang kafir Cina, Hindu kafir tu pun percaya Tuhan juga. Cumanya silap dia tak kena jalan di dalam nak cari Tuhan dia. Dia terima Islam sebagai agama dia. Dia mengaku Allah jadi Tuhan dia. Tapi hidup dia sehari-hari, tindak tanduk dia, tingkah laku dia, amal buat dia tidak menunjukkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi masalah kita ni. Bukan masalah kita nak suruh orang terima Allah sebagai Tuhan, kerana semua orang kata dia terima Allah sebagai Tuhan. Cuma masalah dia, hak Tuhan suruh dia tak buat. Tu aja. Hak kita nak bercakap ni soal kita nak supaya dia buat apa yang Allah suruh. Tak cukup sekadar mengaku Islam agama dia, Allah Tuhan dia. Kalau sekiranya hak Tuhan suruh, dia tak mau buat. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahu allati fattara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Allah sebut di dalam ayat ini, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Hadapkan wajah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lurus hati. Kalau kita mengaku kita nak jadi orang Islam, kita mesti lurus hati di dalam nak menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Apa Allah suruh kena buat, apa Nabi suruh kena buat, apa Allah dan Nabi tak bagi buat, tak boleh buat. Habis cerita. Tak payah cakap banyak, tak payah main duk cerita itu ini, tak payah. Just buat apa yang Allah dan Rasul suruh. Selamat kita.
Islam tak suka cakap banyak. Islam tak suka kona kiri kanan. Islam tak suka main-main dalam soal agama. Islam nak straight forward. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Hadapkan wajah kamu kepada Allah hanifan, dengan lurus hati. Fitrat Allahu allati fataran nas 'alaiha. Yang mana Islam ini agama fitrah yang Allah jadikan sesuai dengan fitrah mana-mana manusia. Bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun kalau dia reti Islam, dia terima Islam ni. Pasal apa? Pasal Islam ni memelihara dan menjaga fitrah dia. Apa dia fitrah ni? Fitrah ni ialah keperluan asas manusia. Di antara keperluan asas kita, kita tak mau harta benda yang kita cari susah payah orang curi. Kita tak mau. Itu fitrah kita. Kita susah payah kerja dengan titik peluh kita, pengorbanan kita, kita dapat sedikit hasil yang halal, kutu mai kebah. Kita tak suka. Islam meletakkan peraturan orang yang kebah barang orang dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, potong tangan dia. Suka tak kita kalau sekiranya orang curi barang kita, dia dihukum macam tu? Suka tak? Suka lah. Hak tak suka ni siapa? Pencuri lah tak suka. Hak tak suka ni pencuri. Dia tak suka lah, tak lagi dia nak kena. Kalau kita suka lah. Pasal apa? Pasal barang kita terpelihara. Mudah aja, cerita ni mudah aja. Raja kita duk bagi susah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, dalam soal nak terima Islam hanifan, mesti lurus hati. Kerana Islam ini fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai bagi semua manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada salah pasang di dalam benda yang dicipta Allah. Jangan ada seorang daripada kita teringat kata, kau tak kenal aku yang ini Tuhan tersilap aku, kita modify sikit. Tak boleh, tak boleh. Kerana Allah dah bagi tahu, la tabdila li khalqillah. Tidak ada salah pasang di dalam benda yang dicipta oleh Allah. Apa yang Tuhan turunkan dalam Quran tu perfect, lengkap, sempurna. Tidak perlu tokoh tambah lagi. Yang ni nak kena clear, yang ni nak kena faham hati lah. Faham? Mereka ni nampak tadi bila ceramah Arab yang bagus kan? Faham kan? Melayu ni dia tahu apa nak aku. Nanguk lah sikit. Semangat kita, dah mereka bagi kita buah pengunjung. Tak tunjuk semangat lemah. Tak kunci. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Walaupun Islam ini agama fitrah, agama yang lengkap, yang sempurna, yang sesuai kepada semua manusia untuk semua zaman, Allah kata walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi ramai manusia tidak tahu benda ini. Ni ada jadi dalam masyarakat kita hari ini, la ya'lamun. Mereka tak tahu sebenarnya bahawa Islam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tujuan dia nak selamatkan kita. Kalau manusia sangka macam tu, manusia ni lebih teruk daripada Cina mampuih lagi. Cina mampuih pun percaya juga bahawa dia lepas mati ada benda lagi orang nak kira kat dia. Saya tanya satu Cina, apa pasal Cina selalu bila mati dikambuih waktu tengah hari? Tanya dia, pasal apa yang nak dikambuih waktu tengah hari? Waktu tengah hari ni panas. Tunggu petang sikit lah. Lepas asar tadi pergi lah nak kambuih pun. Yang kita tanya ni bukan Cina Makau jari kembang ni. Hak kita tanya ni Cina educated. Dia jawab apa? Dia kata sebab waktu tu hak duk jaga kubur tu pergi makan tengah hari, lunch time. Ini dia jawab betul ni. Bukan kita reka-reka apa nak cakap malam ni tak. Dia jawab betul. Maknanya dia terima konsep malaikat tu, dia terima. Dia tak sebut malaikat lah. Dia kata hadu jaga kubur. Dia terima konsep malaikat tu. Yang duk tunggu di sana, bila masuk dia buat catatan apa begitu begini sebab nak kira esok ni.
Dia kata jadi kita pi waktu tu biar kena betul-betul time mereka makan. Dia kata pi masa lunch time. Bila kita sampai, dia tengah duduk kalang kabut, kena kayu 2 batang dia tu, kita simpan cepat-cepat, kamu lari balik habis semua. Sekali lagi bila dia masuk kerja, dia masuk tengok, tak ada benda baru. Dia kata semua okey. Dia ambil buku tulis, semua everything okey. Tak ada siapa baru masuk hari ni, dia kata. Cina pun percaya. Kata bila mati ni ada cerita lepas mati. Kalau kita tak percaya, kita lagi teruk pada dia lagi. Satu. Yang kedua, dia mati, dia bawa habis kereta Mercedes, tapi buat dengan kertas lah. Kereta Mercedes, lemari solek, semua dia bawa serba satu. Mayat tu lapik dengan duit, dengan kertas warna-warni, warna merah, warna hijau, warna ungu, warna macam-macam. Lapik mayat dia tu, bawa pergi. Kita tanya dia, apa pasal ni you buat semua benda ni untuk apa? Bila sampai di sana, kamu bakar benda ni semua. Apa pasal buat penat-penat dibakar di sana? Dia kata kita bakar ni, sebenarnya nampak je kita bakar, tapi benda tu sudah menyerap pergi sekali dengan kawah duduk dalam tu. Jadi benda ni dia nak guna esok. Maknanya dia menerima konsep hidup sesudah mati. Konsep, kita bercakap tentang konsep. Dia menerima konsep bahawa manusia ni bila mati ada hidup selepas mati. Oleh kerana dia tak mau susahkan kawan yang mati ni, dia hantar pergi sekali. Makna esok bila hidup, Mercedes ada, rumah ada, apa benda ada. Cuma dia pemohong, Tuhan dia sikit saja. Kalau dulu buah-buah betul, lah buah plastik. Kalau dulu buah duit betul, lah buah kertas warna. Tapi dari segi menerima konsep hidup semula, dia terima. Tiba-tiba orang Islam tak terima benda tu. Tiba-tiba ada orang Islam kata, kita cakap hidup ni bagi selesai. Dia kata, hang nak senang kan, nak susah kan masa hidup ni lah. Kalau hidup ni susah, esok tak ada sembang lah. Dia kata, yang penting hidup ni mau senang dulu. Selesaikan cerita atas dunia ni dulu. Apa ada sebab. Dia kata, kesempatan ada, sapu. Hak mana boleh rengkuh. Dia kata, janji kita senang atas dunia ni. Ini manusia yang sebenarnya tidak percaya bahawa selepas mati dia akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang hormati sekalian, Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang Quran ini satu kitab yang maha sempurna. Di dalam Quran ada cerita tentang soal akidah. Dalam Quran ada cerita tentang soal hidup bermasyarakat. Dalam Quran ada cerita tentang soal ekonomi. Dalam Quran ada cerita tentang kekeluargaan. Dalam Quran ada cerita tentang pendidikan, tarbiyah. Dalam Quran ada menyebutkan tentang hukum jinayah. Dalam Quran ada menyentuh soal jihad. Dalam Quran ada menyentuh soal kauniyah, soal alam sejagat. Dalam Quran ada menyentuh soal siasah, politik dan sebagainya. Sebut-sebut politik buruk main tu. Kita bukan nak cakap politik, kita cuma nak sebut kata dalam Quran ada. Buruk tu kan. Muslimin dan muslimat dan umat sekalian. Dalam nak menerima Quran ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tak serupa kebanyakan kita. Dalam soal nak terima Quran, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mendekati Quran dengan tujuan nak beramal dengan Quran. Ini sahabat. Sahabat dia bukan sekadar mendekati Quran untuk tambah ilmu. Dah, bukan sekadar itu sahaja. Dia mendekati Quran untuk ilmu, tapi bukan semata-mata untuk ilmu. Kita hari ini mendekati Quran, belajar Quran dengan tujuan nak dapat ilmu. Kita dapat ilmu, mengaji kilik kitab sampai lekang kulit-kulit, tapi duk lerutu juga. Pasal apa? Pasal tujuan kita mengaji nak ilmu, kita dapat apa yang kita nak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi kata manusia dapat apa yang dia nak, apa yang dia niatkan. Kalau mengaji nak ilmu, dapat ilmu. Tapi ilmu tu tak mengubah dia. Dia macam dia juga. Para sahabat mendekati Quran bukan sekadar untuk ilmu, tapi untuk beramal dengan ilmu itu. Para
sahabat mendekati Quran bukan sekadar untuk cari hiburan. Kita hari ni ada juga dekati Quran untuk hiburan. Dia syok dengar lagu tu, amboi dia kata. Yang ni ahli lagu lah. Bila dia dengar tu, elok pecah. Amboi dia boleh buat lagu tu, aku tak boleh. Dia mendekati Quran dengan tujuan untuk menghiburkan hati dia. Dia terhibur dengan lagu-lagu Quran. Sahabat Nabi SAW, Abu Musa Al-Ash'ari misalnya, seorang yang Allah beri kepada dia suara yang cukup merdu, cukup sedap. Sehingga kan satu hari ketika Abu Musa Al-Ash'ari baca Quran, Nabi kebetulan lalu tepi rumah dia. Nabi berhenti tunggu dengar. Sedap sungguh bacaan Abu Musa ini. Lepas tu bila Nabi jumpa dia, Nabi kata, wahai Abu Musa, dia kata, awak hang baca pendek sangat semalam ni, baca panjang sikit. Dia kata, baca apa ya Rasulullah? Nabi kata, baca Quran. Dia kata, mana hang tahu bila? Kemarin kata Nabi, aku dengar engkau baca Quran, aku asyik sekali mendengar bacaan engkau. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa tak beritahu? Kalau beritahu, aku baca panjang lagi. Maknanya Quran ni disuruh kita lagukan. Nabi kata, man la yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang baca Quran tidak berlagu, dia bukan golongan kami, Nabi kata. Tapi Quran diturunkan bukan sekadar untuk dilagu-lagukan, tapi Quran untuk diamalkan. Para sahabat mereka mendekati Quran untuk lagu dan untuk beramal. Para sahabat tidak mendekati Quran sekadar untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebaliknya Quran didekati untuk menyelesaikan masalah dan untuk menghalang daripada berlakunya masalah. Kita hari ni bila kelam kabut dah masalah tak boleh selesai dah, cerai habis dah semua cara, nampak tak leti juga. Baru panggil alim ulama' mai duduk semeja berbincang Zahir bagaimana nak buat masalah AIDS ni. Cerai habis dah, cara lain cerai habis dah, kontrol dari segi pengeluaran lesen apa, rumah urut dan sebagainya, kontrol habis dah, nampak tak boleh jadi. Kita buat kempen bagi yang tu pula tak boleh jadi juga. Lama-lama panggil alim ulama' main berbincang Zahir nak buat guna aku tak reti ya. Last choice, pilihan pengatih sekali, nampak tak boleh buat dah cara lain, baru cari Quran untuk menyelesaikan masalah. Ini bukan cara dia. Siapa hidup pulih pergi bising-bising. Mana ada bunyi sini. Kata dia bagi buat penunjung ni. Sekali panggil nak tanya dia balik. Nak bagi buah awal ke buah bujung? Bujung apa bagi orang lain? Berapa sedih sikit. Bila macam kita nak cakap orang pakai keluar sedih. Sedih sikit. Sekali buat tak main lah. Muslimin dan muslimat mati sekalian. Melawak juga, habak-habak juga. Baik, Quran bukan diturunkan dengan tujuan untuk kita buat perbahasan intelek. Saja nak berimpun, nak berbahas tentang Quran, bukan itu tujuan Allah turunkan Quran. Para sahabat tidak menerima Quran untuk dijadikan barang perbahasan. Sebaliknya Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diamalkan oleh semua orang. Para sahabat Nabi bila terima Quran, mereka cuba fahami agama mereka menerusi Quran. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah pada satu hari dia dapat lembaran kitab Taurat. Dia buka baca. Nabi SAW sampai pada masa tu, Nabi kata, wahai Umar, apa yang kau baca? Dia kata, aku baca Taurat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau sekiranya hidup lagi Nabi Allah Musa alaihissalam pada zaman aku ini, kalau sekiranya hidup lagi Nabi Allah Musa alaihissalam pada zaman aku ini, sudah tentu dia akan baca Quran, tidak baca Taurat. Maknanya Allah tak bagi kita tengok kitab lain dah. Baca apa? Quran pun tak habis baca. Hari ni kita tengok kecenderungan dalam masyarakat, masing-masing nak tunjuk pandai. Dia duk bercakap dalam Bible kata macam ni, macam ni, macam ni. Quran orang tahu ada tak lagi? Tak tahu lagi, pergi ongkang baca Bible bapa.
Study Quran bagi clear dulu. Quran ni bagi habis dulu. Baca, faham dan cuba amalkan. Kalau boleh yang tu semua excellent, cantik, cemerlang dia. Nabi SAW tegur Sayyidina Umar. Kau tak boleh tengok Taurat ni. Kalau Musa hidup, bukan Taurat yang dia baca. Sebaliknya Quran yang Allah turun pada aku yang dia baca. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, apabila mereka terima Islam, mereka terus tinggalkan jahiliyah. Tinggal terus. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang penagih arak. Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum masuk Islam penagih arak. Dah masuk Islam minum arak lagi. Bila turun ayat Quran menceritakan arak ini ada manfaat, ada mudarat, dia minum lagi. Bila turun ayat wala taqrabus salah wa antum sukara, jangan kamu hampiri sembahyang ketika kamu mabuk, minum lagi. Tapi tak minum waktu dekat nak sembahyang. Bila turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Umat balik ke rumah dia dengan lenangan air mata, dipecahkan segala tempayan arak yang ada di dalam rumahnya. Sahabat Nabi bila terima wahyu yang muktamad tentang sesuatu benda, dia terus tinggal benda yang tidak baik. Dia ikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nak kita duk sebut ni bukan sekadar nak tuai semangat aja, tapi tujuan kita sebut benda ni supaya kita boleh seberapa yang boleh terjemahkan benda ni dalam masyarakat kita hari ni. Kita bercakap di sekolah menengah agama At-Tahzib Siti Sero yang menjadi lubuk membentuk generasi masa depan. Generasi yang bakal menjaga negara kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita nak bentuk generasi yang sekadar boleh cari makan untuk hidup saja, tapi lebih daripada itu, bukan sahaja dia boleh cari makan, bahkan dia cari makan menerusi jalan yang Allah redha, tidak dengan jalan yang Allah tegak. Apa yang kita bercakap ini melangkau, menjangkau satu era yang terlalu jauh, tak tahu bila. Infinity, orang putih kata. Arti juga orang putih sebab infinity ni kalau kita ambil itu orang beli cepuang moden tu. Kalkulator tu ambil tekan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, kali 2 campur 3 campur. Sampai satu poin kat dia tak bergerak dan nombor tu dia nak E aja di ujung tu. To infinity. Maksudnya tak boleh kira. Dia kata pelingkup dia aku tak ada tolong. Infinity maksudnya never ending story. Cerita tak habis. Ayat 2-3 patah dah keluar betul kan. Ingat koman sangat kot. Tak boleh tegak apa dia. Tak boleh tegak. Tegak masa. Kilan dulu. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Tak ada mana pujuk macam mana lagi. Kita bercakap tentang satu suasana yang jauh melepasi apa yang orang selalu cakap. Kita tidak bercakap sekadar kejayaan dunia, tapi kita bercakap tentang kejayaan akhirat. Hari yang kekal abadi. Hari yang tak ada kesudahannya. Kalau orang tu mati kafir, dia akan masuk neraka abadan abada, selama-lamanya. Orang tanya selama-lama ni sampai bila? Habaq kat dia sampai bila-bila. Dia kata orang kafir ni masuk neraka sampai bila? Sampai bila-bila lah, kata dia. Dia tanya lagi, dia kata sampai bila-bila tu sampai bila? Kata kat dia sampai bila-bila tu sampai bila-bila lah, tak tahu bila. Kerana memang tak ada habis bagi pada bila tu, tak ada habis dah. Ini bukan cerita main-main. Cerita masuk neraka selama-lama ni cerita besar, cerita berat, cerita yang menentukan susah senang kita untuk selama-lamanya. Kalau susah atas dunia ni beda nak mati aja, mati cerita lain pula. Tapi kalau susah akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Kita sedang bercakap tentang benda ni. Benda yang kekal. Benda yang akan membuatkan ramai orang menyesal di hari akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di dalam soal kita nak menerangkan tentang soal hidup akhirat ini,
kita menghadapi banyak sasaran di depan kita. Di antara sasaran yang ada di depan kita ialah golongan yang karat jahiliyah, dia panggil. Yang jahiliyah sudah berkarat dalam hati perut dia, dalam seluruh tubuh badan dia, jahiliyah penuh lah. Kita bercakap dengan sesetengah golongan ini. Yang bagi dia, hak dia buat tu betul dah, hak orang buat tu tak betul. Sedangkan hak dia buat tu jahiliyah. Apa dia jahiliyah ni? Jahiliyah ni adalah golongan yang tak boleh terima petunjuk Allah. Dia jahiliyah. Mereka dipanggil masyarakat Arab jahiliyah. Mereka dipanggil jahiliyah bukan kerana bodoh dah. Tak bodoh. Tapi mereka dipanggil jahiliyah kerana jahil mereka di dalam nak kenal hidayah Allah. Tak nampak kata hidayah. Dia tak nampak. Dia tengok, tak nampak. Macam mana Allah tak bagi hidayah dekat dia, dia tak nampak. Orang himpun duit pakat pergi Mekah, dia kata apa punya bodoh kau buat ni. Dia kata pergilah berjalan, tengok hadnya macam mana. Pasal apa? Pasal dia tak nampak. Kata pergi ke Mekah tu tuntutan syarak, dia tak nampak. Kita nak marah dia, kita nak godam belakang dia pun tak boleh buat apa. Pasal dia tak nampak. Pasal apa? Dia tak nampak. Pasal hidayah Allah tak sampai dekat dia. Dalam ni ada satu Cina, pensyarah universiti. Nama dia An Wan Sing. Oh, well known hari ni. Everybody know An Wan Sing. An Wan Sing ni mampu berupaya untuk kupas topik-topik Islam kalau diberi dekat dia. Suruh dia bercakap tentang apa? Sistem mudharabah misalnya. Dia boleh buat satu kertas kerja tentang mudharabah, kebaikan, keburukan ke apa ke cara pelaksanaan dia boleh buat. Yang kata Cina An Wan Sing ni. Dan hari ni dengan cerita kata dia dah mampu relate hadis Nabi SAW. Boleh baca hadis Nabi dan boleh terang, boleh hurai hadis itu. Ada kawan kita jumpa dia baru ni, dengar ceramah dia, lepas tu pergi bincang sembang dengan dia. Mereka tanya dia, mereka kata, Encik Wan Sing, mereka kata, you tahu banyak dah pasal Islam ni, pasal apa yang tak masuk Islam? Apa jawapan dia? Dia kata hidayah Allah tak sampai lagi kat saya. Kepala otak dia. Tapi betul. Tapi kepala otak dia. Kita dah kata lah, yang hang tahu kata benda ni baik apa semua, pasal apa yang hang tak mau ikut? Jawapan dia betul. Dia kata pasal hidayah tak main. Tapi kita tak puas hati lah. Kita dengar jawapan tu, tapi awak dia jawab macam tu. Pasal apa? Pasal kita dah rasa sayang dekat dia tu. Pasal ilmu yang ada kat dia tu sepatutnya boleh bantu dia. Rupa-rupanya ilmu ni cerita lain. Hidayah ni cerita lain. Itu sebab Nabi SAW bangun tengah malam, semayang minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi ulang doa ini, Nabi ulang berkali-kali sampai air mata turun membasahi pipi. Sayyidina Abu Bakar tengok benda ni, dia bangkit, dia peluk Nabi, dia kata ya Muhammad, dia kata wahai Muhammad, innaka antal ma'sum, hang ma'sum, hang tak berdosa. Apa pasal duk minta dekat Tuhan supaya Tuhan tak gelincirkan hati, supaya Tuhan kekalkan hidayah ini? Dia kata hang kok mana cerita pun tentu dah masuk surga, hang kok mana cerita pun hidayah Allah sampai, tak sahlah doa sampai susah-susah macam ni. Abu Bakar kata, Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku doa ini bukan untuk aku sahaja, tapi untuk umat aku di kemudian hari. Kita hak mai hari ni, hak gagah tunggu sabak tak balik ni, hidayah Allah bagi. Dan hak balik pun ada juga hidayah, tapi dia ada kerja. Kita ni peluh ni, nak cakap pun peluh, kawan hadir dengar pun kita tahu peluh, tapi kita tunggu juga. Pasal apa? Hidayah Allah sampai dekat kita. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Mari pemain-pemain kita. Yang ni kita bagi markah balik oleh paham. Dan abang pun kali kipas tak kenal sangat, abang dah pandai peluh. Alhamdulillah. Terima kasih. Muslimin dan
muslimat dan mati sekalian, kita menghadapi golongan yang karat jahiliyah ini. Kita juga menghadapi dengan golongan yang sengaja tak mau berubah. Dia tahu tak kata Islam tu baik, dia tahu tak kata apa yang Allah bagi ni tujuan nak selamatkan kita, dia tahu. Habis pasal apa yang dia tak mau ikut? Pasal saja dia tak mau berubah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah golongan yang menjaga kedudukan dan takut Islam akan merugikan mereka. Ini golongan ketiga. Dia nak jaga kedudukan dia. Kalau dia terima, dia rasa dia jatuh. Dia jaga kedudukan dia dan dia takut kalau dia terima, dia akan rugi. Ini golongan yang kita hadapi. Golongan yang kelimanya ialah golongan bijak pandai. Dok berasa dia cerdik, wahai tak cerdik. Dia hak cerdik ni ialah orang hak jaga diri dia selamat dunia dan akhirat. Ini orang cerdik. Tapi kalau orang hak duk betul dunia saja, ini orang tak cerdik. Lalu golongan yang rasa dia bijak, rasa dia pandai, sedangkan sebenarnya dia tak pandai. Pasal apa? Pasal dia letak akhirat ini sebagai perkara secondary dalam hidup dia. Nombor 2, take the second place dia dalam hidup dia. Letak nombor 2 dalam hidup dia soal akhirat ni. Kok mana cerita pun perkemahan dunia ni dulu. Orang dulu-dulu dia lah bangkit tidur, dia duk fikir hari ni nak buat kerja apa ni, nak makan apa. Orang hari ni bangkit tidur fikir juga. Dia kata hari ni nak makan siapa. Lain sikit saja. Orang dulu dia fikir nak makan apa ni. Hari ni nak makan apa, nak pergi kerja apa, nak ambil upah buat rumah kan, nak pergi fikir nak makan. Orang lah dia fikir nak makan siapa. Benda ni tak dalam semua masyarakat, tapi dalam sesetengah masyarakat ada benda macam ni. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam banyak Al-Quran dan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang golongan yang berasa hina dengan agama ni. Di antaranya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Sadaqallahul azim. Allah tanya dalam ayat tu. Dia tanya cukup cantik. Allah sebut dalam ayat tu, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu kitab yang maha mulia. Fi kitabin maknun. Quran duduk di dalam himpunan yang terpelihara. Allah pelihara Quran ni. Berapa kali dah orang cuba nak selewengkan Quran, memadai dengan ubah baris saja, berubah makna. Berapa kali dah cubaan nak merosakkan Quran ni. Allah kata, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami jaga dia. Usaha nak menyelewengkan Quran berjaya dipatahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Quran ini dia kata fi kitabim maknun, duduk di dalam himpunan kitab yang terpelihara, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh Quran melainkan orang yang suci bersih dirinya. Ni Quran ni bukan calang-calang benda. Itu sebab orang tak percaya Quran pun bila orang kata kat dia, betul yang kata ni, jom pergi sumpah Quran, pucat muka dia. Padahal dia bukan peduli apa yang ada dalam Quran tu, bukan kata ikut, lawan pula lagi. Dia tak peduli dengan Quran ni. Tapi bila orang kata kat dia, hang betul gaya hang kata ni, kalau hang nak mengaku betul nak Quran, cuba sumpah, pucat muka dia. Padahal apa? Pasal dia tahu dia tidak mutahharun, dia tak bersih luar dalam dia. Dia tak berani nak tempuh Quran, nak sumpah dengan Quran. Kalau di sebelah sebarang perai dulu dia kata masjid lama Matang Pasyak tu. Dia kata siapa tu, dia kata kawan kita heret buat bidang tu, dia kata suruh pergi duduk dekat mihrab tu, pegang Quran, sumpah tengok. Dia kata tak kena raya muntah darah tu. Wallahu a'lam betul ke. Tapi cerita tu semua orang terima, takut habis sebab habaq aja jom pergi masjid Matang Pasyak mengaku habis. Dia kata tak ahad tadi melawak ayat. Ini Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita semua. Kata Allah, tanzilum min rabbil alamin. Quran diturunkan dari sisi Allah, Tuhan semesta alam. Dah habis Tuhan cerita tentang kehebatan kemuliaan Quran, dia tanya,
Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Allah kata, adakah dengan Quran yang diturunkan ini, dengan perkhabaran yang diturunkan ini, antum mudhinun, kamu rasa hina dengannya? Adakah kamu yang mengaku Islam, kamu yang kat pengenalan tulis kata nama Islam, agama Islam, kamu yang dah habaq kat orang rata dah kata kamu orang Islam, adakah kamu hina dengan Quran ini? Allah tanya. Ada orang rasa hina. Saya tadi sikit-sikit rasa, sikit-sikit. Itu istighfar balik. Astagfirullah. Bila sampai tengok habis semua orang syuk Melayu kata aku silap lah. Penceramah mai pakai lagu ni, Allah kata. Apa tak abang dulu kau pakai syuk Melayu lah. Tak kita pun ada ya. Tak ada, ibu nak kenal kita ni. Lawak ya tak ada. Kita main lagu-lagu biasa. Kita pun biasa lagu ni aja. Mana kata bilang yang rosak menjadi orang. Itu teringat balik. Teringat kata saat lagi nak baca ayat ni. Aku rasa hina kan dengan pakaian ni. Ada. Astagfirullahaladzim. Tak rasa hina? Okey. Orang pakai selok pendek pun boleh rasa bangga. Bangga dia petang-petang dengan selok pendek. Hawaii dia tidur basuh kereta. Tanah orang duduk bang sambil nak keluar angkung. Dia duduk basuh kereta selok pendek. Pasal apa dia gamak buat? Pasal dia bangga. Sedangkan apa yang dia buat tu batil. Allah tak bagi buat tu. Tapi dia bangga dengan kebatilan dia. Kita yang duduk di atas kebenaran tiba-tiba rasa hina dengan kebenaran dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Perdana Menteri Iran Hashimi Rafsanjani. Rafsanjani ini dia pergi melawat Moskow, Rusia, Soviet Union. Bila kapal terbang berhenti, dia turun. Ni lawatan rasmi Perdana Menteri pergi melawat sebuah negara besar. Dia turun dengan jubah dia, dengan serban dia. Sampai di situ Mikhail Gorbachev sambut dia. Lawatan rasmi ni, tetamu negara. Bila turun dengan jubah dia, dengan serban dia, dia suar tangan dekat Mikhail Gorbachev, shake hand. You're welcome. Dia kata yes, thank you very much. Lepas Gorbachev, bini Gorbachev duduk tunggu. Bini Gorbachev pun tergedik-gedik suar tangan nak salam juga dengan Tok Haji ni. Ni dia suar tangan duduk tunggu orang sambut. Rafsanjani ambil tangan dia, bubuh dalam jubah dia. Dia kata, I'm sorry, I'm a Muslim. Rafsanjani, seorang pemimpin dunia yang digeruni oleh Amerika Syarikat. Dengan ketegasan dia, tidak tunduk kepada kuasa Amerika. Bini Gorbachev suar tangan dia tergedik-gedik dah. Dia taruh tangan dia dalam jubah dia. Dia kata, I'm sorry, I'm a Muslim. Saya minta maaf lah, saya orang Islam. Dia kata. Kawan tu pun understood. Faham? Faham? Gaduh-gaduh ni orang tak suar kita suar dah. Hati yang duk haru ni. Duk haru ni bukan pasal orang suar kita tak sambut, tak kena tak. Kita dulu duk tergedik-gedik. Kawan tu duk serba salah, nak salam tak salam. Kita duk tergedik-gedik seorang. Tak tahu kan kata tak boleh? Tahu. Habis tu buat apa? Payah malih pun. Ini yang susah nak cakap. Ini yang susah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Mula daripada hari ini, kena rasa bangga dalam diri terhadap agama Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam suasana masyarakat yang semakin berserabut hari ini, dalam suasana masyarakat yang sibuk dengan kerja buang bayi, dapat anak lempak buang, rata tempat lungguk sampah, lempak dalam sungai, anak belum putus tali pusat mati dalam keadaan terzalim sebegitu rupa. Kita sibuk bercakap kezaliman rakyat Islam di Bosnia, tiba-tiba rakyat Islam di Malaysia pun teruk juga. Orang lempak anak tepi rumah kita. Baru minggu lepas lempak anak tepi Masjid Padang Temusung, Sungai Petani. Di Jelutong, Pulau Pinang, lempak anak tepi pagar balai polis. Ni hak dekat dengan kita ni. Kita tu bercakap buang anak di Kuala Lumpur. Bukan Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Perak, di Kedah, di Perlis, di mana-mana. Buang anak perkara biasa. Dalam keadaan kita sibuk bercakap tentang keadaan murtad yang semakin serius. Bulan lepas di Pulau Pinang,
Bulan lepas di Pulau Pinang, syarikat filem Amerika main nak buat filem apakah dekat jeti Raja Tun Uda sebelah pulau sana tu. Dia bina satu rumah tokong Buddha. Dia bina satu rumah tokong Buddha di situ. Syarikat pengeluar filem itu buat iklan pula kepada orang ramai. Buat iklan pada orang ramai, mana-mana orang yang berasa dia nak berlakon filem tu boleh main interview. Budak-budak Melayu kita, budak-budak Islam kita, yang bukan sahaja budak Pulau Pinang, ada budak Kedah, ada budak Perak, ada Raja Kelang di kawasan sekitar Perai dan sebagainya, berebut-rebut pakat tidak daftar nama masuk interview. Syarikat itu menawarkan RM400 Malaysia bagi orang-orang yang sanggup botakkan kepala untuk jadi Tok Sami Buddha. Berebut pakat cukup kepala botak. Pasal apa? Pasal nak jadi bintang filem. Filem keluaran Amerika worldwide akan ditayangkan di seluruh dunia. Glamour habis. Dia kata dia ni. Cukup kepala dia jadi Tok Sami Buddha. Murtad dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nu kita duk mengaji lama dah jumpa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak halal darah seorang Islam illa bi ihda talatin, melainkan dengan 3 benda. Dia sebutkan satu-satu di antaranya awirtidadin ba'da Islam, ataupun murtad selepas daripada Islam. Alhamdulillah ini. Jadi di Pulau Pinang laporan kita terima kata bukan sahaja bilangan yang dikehendaki saja tu dapat diperolehi oleh syarikat pengeluar filem ni, bahkan hak mai nak berlakon tu lebih daripada hak yang ditetapkan. Sanggup berlakon tak bayar duit tak apa, janji bagi berlakon aja. Cukup kepala jadi Tok Sami habis, pakai baju kuning, pakai duduk selepang pun tepi tokong yang dibina dekat ferry tu. Tokong tu sementara lah polai lah, sementara nak syuting filem aja. Saya pergi sebelah pulau, cakap benda ni, habis-habis kita bercakap, satu orang tua mai jumpa, dia kata, Ustaz sebut tadi saya takut. Ni awak pula. Anak saya seorang, cukup kepala. La ilaha illallah. Tanya dia bayar dulu lah. Dia bayar lagu Ustaz kata tadi, dia bayar sehari RM400. Shooting filem tu 5 hari, dapat RM2,000. Dia bagi kat mak dia sikit, baguslah dia. Orang pun punya cerita. Tak habis lagi duk hangat cerita ni di Pulau Pinang. Tengok-tengok 2 hari lepas Datuk Haji Harusani kita buat statement dalam surah Allah pula dah. Mai Perak pula dah filem tu. Mai Perak pula dah, tak tahu kok buat Siti Syarong pergi ke tak kita dah. Balik lagi cek anak mana kepala botak, tekan tanya dia boleh. Hang ni pasal apa? Selalu bagus punya rambut. Linda punya rambut ni tak tahu botak pasal apa tanya. Muslimin dan muslimat yang berada ni masyarakat tempat kita duduk hari ini berserabut macam tu. Sudah sampai sangatlah masa dia untuk kita orang Islam ini balik cari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai dah masa. Terus bercakaplah pasal lain. Cakap perbetul hak ni dulu. Perbetul bagi agama jadi elok dulu. Pasal apa? Pasal nak mati tak tahu bila. Biarlah bila mati tu husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan Allah redha kita dan kita redha untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadilah bayar tu tak lain. Mudah-mudahan kita dapat ambil satu dua iktibar dan pengajaran daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini. Lebih kurang yang kita cakap